Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, bertemu kita dalam rancangan Syoknya Sains dalam TV PSS Sabah, Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu, Banting, Kuala Langat, Selangor. Pada episod kali ini, anda akan ditemani oleh saya, Aina Zafira binti Hamaran, untuk bersama-sama mengupas topik hari ini, iaitu cintai alam sekitar. Tahukah kawan-kawan, kajian menunjukkan lebih dari 16,000 tan sisa makanan dibuang oleh rakyat negara ini setiap hari, yang mana daripada jumlah itu mampu memberi makanan kepada 12 juta orang untuk 3 kali sehari. Angka tersebut bagaimanapun terus meningkat kepada 15 hingga 20% pada musim perayaan apabila lebih banyak sisa makanan dibuang. Menerusi angka tersebut, jelas sekali pembuangan sisa makanan yang sering dipandang ringan sebenarnya meninggalkan kesan buruk. Dan mungkin ramai tidak tahu, pelepasan gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global berpunca daripada sisa makanan. Hal itu berlaku apabila ia mengeluarkan sejenis gas mudah terbakar semasa penguraian, iaitu sebati yang sama yang dihasilkan semasa pengeluaran arang batu dan minyak. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sudah tiba masanya kita memberi lebih penekanan kepada pembuangan sisa makanan. Pernahkah kawan-kawan terfikir, setiap kali kita membuang sisa makanan yang berlebihan, ia sebenarnya boleh dikitar semula untuk dihasilkan baja organik atau kompos. Dengan membuat kompos sendiri, ternyata ia dapat mengurangkan masalah pembuangan sampah selain dapat mengurangkan kos membeli baja kimia. Episod kali ini, TV PSS Sabah menampilkan perkongsian yang bermanfaat daripada Encik Muhammad Faris Iskandar bin Kamal, Pegawai Pertanian Daerah Kuala Langat, Jabatan Pertanian Negeri Selangor, berkaitan cara pengendalian bahan buangan dalam mendalami kempen guna semula bahan, mengurangkan penggunaan dan kitar semula bahan atau 3R. Reuse, Reduce, Recycle. Jom kita berkenalan dengan tetamu undangan kita pada hari ini. Encik Muhammad Faris Iskandar bin Kamal berusia 26 tahun dan merupakan anak jati negeri Selangor. Mendapat pendidikan dari Institut Pertanian Malaysia dan memulakan tugas di Pertubuhan Peladang Kawasan atau PPK Hulu Selangor selama 3 tahun. Kemudian beliau meneruskan kerjayanya di Jabatan Pertanian Daerah Kuala Langat sebagai penolong Pegawai Pertanian Daerah Kuala Langat, Selangor. Beliau telah berkhidmat di sini selama 3 tahun. Dengan pengalaman yang luas sebagai penolong Pegawai Pertanian, beliau sering terlibat sebagai penceramah dan fasilitator dalam kursus-kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian Daerah Kuala Langat. Beliau juga banyak melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti pameran dan program anjuran pelbagai agensi. Di antaranya, petugas pameran Jabatan Pertanian sempena program alam sekitar, petugas pameran Karnivala Bunga Shah Alam, dan urus setia
program promosi buah tempatan hasil tani negeri Selangor. Ayuh kita meneroka variasi pengurusan bahan buangan bersama tetamu hebat kita, Encik Muhammad Farid Iskandar bin Kamal, Pegawai Pertanian Daerah Kuala Langat yang akan mengupas topik yang amat menarik ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Saya Muhammad Farid Iskandar bin Kamal daripada Pejabat Pertanian Daerah Kuala Langat sebagai penolong pegawai pertanian. Hari ini saya akan mengajar anda semua cara-cara untuk membuat baja organik atau lebih dikenali sebagai MOL, mikroorganisma lokal lah. Untuk membuat mikroorganisma lokal ni kita memerlukan tak banyak bahan, sikit je, dan bahan-bahan yang kita perlukan tu sebenarnya kita gunakan untuk di sekitar bahan yang ada di dapur saja. Bahan-bahannya yang kalau lebih elok yang dah busuk atau yang dah tak digunakan lah, macam bahan buangan daripada sisa-sisa dapur kita lah. Maknanya benda tu tak perlu beli dekat kedai, kita menjimatkan kos. Untuk ni saya terangkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat MOL ni. Pertama sekali kita perlukan pisang. Untuk nisbah yang kita perlukan 1:1. Maknanya kalau kita pisang ni kita sekilo, gula merah kita perlukan sekilo juga. Dua saja bahan yang kita perlukan, dan yang lain-lain kita perlukan balang yang untuk muat sekilo pisang dan sekilo gula merah lah untuk isi dalam ni. Kita perlukan marker pen untuk label, getah dan juga kertas kosong selai, dan juga pisau untuk potong bahan kita dan juga papan pemotong lah. Seterusnya kita boleh mulakan lah untuk kita buat MOL kita. Seterusnya kita pergi kepada cara-cara penyediaan untuk MOL pisang kita lah ya. Mula-mula sekali, pisang tadi yang kita ada ni, kalau kita menggunakan pisang kita ni sekilo, gula merah kita juga sekilo. Kalau 2 kilo pisang, 2 kilo gula merah. Macam itulah. Pisang ni kita potong. Tak perlu buang kulit. Dan pisang ni kita potong je kecil-kecil untuk kita muatkan ke dalam bekas balang kita nantilah. Kita gunakan semua sekilo pisang kita tu, sekilo kita potong juga kecil. Kalau adik-adik yang buat kat rumah tu kena berhati-hati sikit lah, sebab kita gunakan pisau ya. Benda-benda tajam ni boleh untuk mengelakkan kesilapan semua. Untuk gula melaka ni kita masukkan dalam bekas supaya senang nanti kita nak ijaz dia untuk masuk dalam balang. Kita sediakan barang semua tu. Untuk lapisan bawah sekali kita boleh masukkan pisang ni lah yang kita dah potong kecil-kecil tadi, kita ratakan. Tu kita boleh masukkan gula melaka kita, tabur je macam tu. Lepas tu kita ulang balik dengan lapisan pisang kita tadi.
Okay, sebenarnya mual pisang kita ni dia kita boleh lebih guna kepada tumbuhan yang berbunga dan sayuran berbunga dan buah kita tu, sebab pisang ni sendiri kaya dengan unsur K, kalium, yang diperlukan untuk pokok yang berbunga dan berbuah lah. Kita buat lapisan. Dan kenapa kita guna gula merah ni ataupun molase ni, sebab dia adalah sumber makanan kepada mikroorganisma kita ni lah. Untuk dia menjadikan. Okey, last sekali kita masukkan pisang ke. Atas kali ni merah. So, kita dah jadikan dia lapisan. Okey lah, kertas putih yang guna surat khabar, sebab kita tak nak kertas yang surat khabar tu, sebab dia ada carbon kan, dia akan mengganggu nanti untuk mikroorganisma kita menguraikan bagi organik kita ni. So kita buat macam ni, ambil getah yang tadi yang kita dah sediakan tu, kita dah tutup macam ni. Okay, sebab apa kita tak guna penutup dia yang asal ni, sebab sebenarnya boleh kita gunakan, tapi sekadar tutup saja, kita jangan kunci ketat sebab dia akan mengeluarkan gas. Untuk tempoh matang mol pisang kita ni, kita memerlukan dia peram selama 7 hari. 7 hari kita dah boleh guna. So kita boleh labelkan kat mol pisang kita ni daripada tarikh kita buat, dan 7 hari yang akan datang tu dia akan menjadi cecair, dan cecair tu nanti kita tapis, dan cecair itulah kita gunakan untuk disembur kepada tanaman kita. Okay. So kalau macam hari ni saya labelkan. So saya akan gunakan okey. So mol pisang kita ni saya tunjuk lah. Kita dah label. Lepas tu kita dah dapat lapisan ni, kita kena simpan dia pada tempat yang gelap dan yang tak kena pada cahaya matahari. So kita label macam ni lah. Ni kita jangan tedahkan dia kepada cahaya matahari yang direct lah, sebab kita tak nak nanti mikroorganisma kita tu mati sebab terlampau panas disebabkan matahari. Okey, tadi kita dah belajar cara-cara macam mana membuat mol pisang yang kita boleh gunakan pada tanaman yang berbunga dan berbuah. Okey, sekarang kita pergi pada mol yang kedua, iaitu mol kangkung yang sesuai kita gunakan pada tanaman yang berdaun dan awal tanaman kita. Okey, sebelum tu saya nak terangkanlah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat mol kangkung ni. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kita perlukan gula merah sebanyak 1 kilo, kangkung 1 kilo juga di sebelah dia, 1 kilo. Okey, balang untuk kita isi nanti dengan gula merah dan kangkung, pisau pemotong, papan pemotong kita gunakan.
Lepas tu kita perlukan marker pen, kertas kosong dan juga getah. Seterusnya kita pergi untuk cara-cara penyediaan mul kangkung kita. Untuk kangkung kita perlu potong kecil-kecil. Akar semua kita potong, kita tak perlu buang. Kita gunakan semua sekali daripada kangkung tu. Kalau boleh kangkung ni yang kita dah tak guna lah, yang kita dah layu atau dah busuk, kita boleh gunakan lebih baik. Sebab itu kita tak perlu beli kat kedai lah. Sebab tujuan kita buat baju organik ni, kita menggunakan bahan-bahan di sekitar dapur kita yang dah tak guna, maknanya yang dah kita buang dapur kita. Kita buang gula merah ni, angkat. Bermula sekali untuk lapisan bawah sekali, kita letak kangkung. Letakkan dia rata. Lepas tu kita letak gula merah. Kita lapiskan dia selang segi. Kegunaan gula merah ni sebenarnya adalah untuk sumber makanan pada mikroorganisma kita lah nanti. Sebabnya kita gunakan gula merah. Okay, kita masukkan air tadi, lapisan kangkung. Sebenarnya kebaikan menggunakan baju organik ni, bahan-bahan organik ni kepada tanaman dan kepada kita sekali, sebenarnya dia lebih kepada keterjaminan bahan makanan kita sendiri lah. Sayur yang kita petik daripada rumah kita tu yang menggunakan baju organik ni, maknanya tak ada bahan kimia. Kita tak menggunakan bahan kimia tu. Padatkan dia. Kat sini kita nampak lah lapisan berselang segi antara gula merah tu sendiri dengan kangkung. Untuk bila dah siap macam ni, kita tinggalkan ruang sikit. Kita tak perlu padat tak perlu sampai ke atas. Gunakan kertas tadi,
Coba kita ambilkan lampu dulu ni. Okay, bila dah macam ni, kita nampak lapisan tu dengan segi. Tutupkan dia dengan kertas yang tadi. Ikat dia dengan getah. So lepas tu kita bolehlah labelkan dia daripada tarikh kita buat dan hingga tarikh yang kita boleh gunalah. Ni tempoh matang dia mengambil masa 7 hari. Ini contoh yang kita dah dapat. Nampaklah desain tu saya sendiri. So ni selepas kita dah labelkan, lepas 7 hari kita boleh guna. Untuk cara penggunaan dia, bila dia dah menjadi cair nanti, kita boleh aplikasikan cair tu. Kita 5 atau 10 ml kita campurkan dengan 1 liter air dan kita boleh semburkan pada tanaman kita. Okey. Seperti sedia maklum, tadi kita dah belajar cara-cara untuk membuat mual pisang dan mual kangkung. Adik-adik macam mana? Faham tak? Kalau faham, terbaik. Okey, sekarang kita pergi pada cara-cara untuk membuat organic plant booster pula. Apa itu organic plant booster? Sebenarnya organic plant booster ni dia bukan baja. Dia lebih kepada bahan menggalak kepada tumbuhan tanaman kita. Okey, untuk membuat organic plant booster ni, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 kilo gula merah, 1 kilo susu tepung, 1 kilo labu, 1 kilo nenas, 1 kilo kangkung, 1 kilo pisang, 1 kilo betik, 1 kilo belacan dan juga 4 biji ragi. Ragi ni yang kita selalu gunakan untuk buat tapai tu lah. Sebab kenapa kita guna ragi ni, sebab kita pun perlu untuk menjalankan proses penapaian untuk membuat organic plant booster. Untuk membuat organic plant booster, kita juga memerlukan 1 biji tong yang besarnya lebih kurang dalam 15 liter. Tak kisah tong apa, boleh tong air atau tong sampah, dan juga air 10 liter. Kita diisi dalam tong lah. Okay. Untuk penyediaan seterusnya, bahan-bahan yang ada dekat depan ni kita just potong saja dan masukkan kat dalam tong yang berisi air itu. Kalau boleh kita potong kecil-kecil supaya dia cepat terurai. Sama juga macam yang tadi, kangkung pun, akar pun kita guna sekali, tak perlu buang. Kalau kita potong, kita masukkan je dalam tong yang berisi air. Nanti bila semua dah masuk, baru kita gaulkan dia. Kangkung ni tak kisah, yang dah busuk ke, yang dah layu, kita
kita boleh ambil. Sebab tujuan utama kita ni memang untuk menghematkan kos lah daripada beli baju di pasaran luar tu. Buat baju organik. Seterusnya kita potong nenas. Nenas ni pun kita tak perlu buang kulit dia lah, kita guna semua. Tak perlu potong dia cantik sebab kita nak buat baju kan. Sama juga kita masukkan. Tujuan kita campur semua barang ni dia terurai dan pokok semua lah, campur semua. Dan setiap bahan-bahan ni ada kegunaan dia dan unsur dia pada setiap tumbuhan kita tanam. Okey. Ini kita boleh pisang pula. Kalau ada blender kat rumah lagi baik, kita boleh blender semuanya supaya dia lebih halus. Seterusnya kita potong betik. Betik ni kalau yang busuk pun tak apa. Dia dah lembik ke apa, biji pun tak payah buang. Lagi lembik lagi bagus sebab cepat dia terurai dan dia bercampur dengan bahan lain lah. Sama tuang ni dalam tong. Seterusnya ambil belacan. Belacan ni tak kisahlah belacan apa pun, dan ni dia belacan cukup 1 kilo kita boleh gunakan.
macam ni kalau boleh kita hancurkan dulu lah. Kecil. Tapi kalau toilet kecil pun tak apa. Dia nanti kan dah masuk dalam tong tu, dia hancur sendiri lah, kita gaul dia. Okay, seterusnya gula merah sekilo juga. Tabur dia. Okay, susu tepung pun sekilo. Susu tepung pun tak kisah susu apa. Okay, dua barang ni yang terakhir potong. Ni kita potong labu, sekilo juga labu. Baik, masuk ni. Kalau kita memang pilih labu yang dah busuk yang dah tak guna. Ni nak potong ni. Kalau boleh bahan-bahan ni semua yang dah kita tak guna lah, sisa-sisa yang dibuang kat dapur. Sebenarnya tak guna ulang ke, guna ikan-ikan busuk pun boleh semua. Tak salah. Okay, kita letak labu. Okay, akhir sekali ragi. Ini kalau boleh kita hancurkan lah dia. Lepas tu kita tabur kat bahagian atas. Keras. Hancur tu kita taburkan dia lapisan atas sekali. Okay, bila semua dah masuk, kita boleh tutup awal main campur ni selama 7 hari. Nanti boleh gunakan lah bahan-bahan ni lepas 7 hari. Dan untuk kita tahu bila tempoh dia dah matang, kita akan dapat tengok bahagian atas ni akan ada meselim warna putih. So dia dah boleh kita gunakan lah, maknanya dia dah matang. Untuk cara guna pula nanti kita akan tapis dia, ambil dia punya pati dia untuk
pokok-pokok buah-buahan yang kat luar tu, kita akan gunakan 20 ml untuk 1 liter air lah. So nanti kat tong ni ke apa, kita akan labelkan lah dengan tarikh. So kita akan nampak macam ni. Itu dia. Begitulah perkongsian yang amat memberi manfaat kepada kita tentang salah satu cara pengendalian bahan buangan tanpa menjadi penyebab kepada pencemaran alam. Kawan-kawan, sebenarnya menghasilkan baja kompos adalah mudah. Setiap hari, pasti ada lebihan makanan di rumah, bukan? Daripada dibuang begitu sahaja, lebih baik dimanfaatkan menjadi kompos. Bukan sahaja berguna untuk diri sendiri, malah membantu alam sekitar. Hanya dengan menggunakan sisa makanan, baja kompos dapat dihasilkan dan boleh digunakan selepas beberapa bulan. Selepas menonton perkongsian ini, apa kata kita cuba untuk membuat baja kompos sendiri dan memanfaatkannya kepada tumbuh-tumbuhan di sekitar kediaman kita? Sekian sahaja perkongsian daripada saya, wartawan cilik TV PSN Sabah, Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu, Banting Kuala Langat, Selangor. Jumpa lagi, salam ceria dan salam kebat untuk semua.